Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah kita dapat bersama-sama pada petang ini, pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, yang penghulu kepada hari dalam seminggu, hari yang penuh dengan fadail, kelebihan-kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis yang sahih, hari yang utama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana di situlah Nabi Allah Adam alaihi salam dicipta, dan Nabi Allah Adam alaihi salam dimasukkan di dalam syurga, dan Nabi Allah Adam alaihi salam dikeluarkan daripada syurga. Peristiwa besar berlaku pada hari Jumaat. Banyak peristiwa berlaku pada Jumaat. Begitu juga hari kiamat juga akan berlaku pada hari Jumaat. Jadi kita melihat banyak peristiwa-peristiwa, perkara-perkara yang berlaku pada hari Jumaat. Malahan siapa yang bersolat Jumaat, mengambil wuduk di rumah dengan menyempurnakan wuduknya, dan kemudian dia pergi solat dengan sempurna, mendengar khutbah tanpa membatalkan solatnya dengan bermain-main ketika khutbah, fokus kat khutbah, maknanya tidak bercakap dan sebagainya, maka Allah ampunkan dosanya. Di antara Jumaat ke Jumaat. Begitu juga banyak lagi lah kita sebut hari Jumaat ni banyak kelebihan dia. So kita ambil peluang pada hari Jumaat ini juga kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi kita ingin mempertingkatkan lagi selawat kita kepada Nabi, dan selawat itu tidak ada makna melainkan dengan kasih sayang. Kita nak rasa sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kasih sayang juga pula tidak ada makna melainkan dalam kasih sayang itu ada sunnah yang kita ikut, ada sunnah yang kita laksanakan dalam hidup kita. Maka kita sentiasa menjadikan hidup kita ni penuh dengan sunnah. Hari ini kalau boleh lebih tinggi lagi lah sunnahnya kan, daripada sebelum-sebelumnya. Tuan-tuan berahmati Allah SWT, ingin saya sentuh sedikit sebagai mukadimahnya berkenaan dengan pada hari ini kita ada seorang sahabat kita, Allah izin sakit,
Huzaifah Fatullah, dia dimasukkan dalam hospital. Salah seorang daripada sahabat-sahabat kita ni lah yang mengikuti kuliah-kuliah kita ni, sisi Selangor, dan Allah izin dia telah dimasukkan dalam hospital dan telah didiagnos ada bacaan kreatin yang tinggi, dan dia kena dialisis lah yang pada hari ini, dan dimasukkan ke dalam zon merah, disebut zon merah. Jadi kita hajat, kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan kesabaran kepada sahabat kita, kepada ahli keluarganya yang berhadapan dengan kesusahan, dengan penyakit kesihatan, masalah kesihatan. Kita doakan supaya Allah SWT memberikan kesabaran kepada mereka, juga memberikan kepada mereka kekuatan untuk berhadapan dengan ujian Allah ini, dan kita doakan supaya dia berikan kesembuhan segera, supaya dia boleh meneruskan perjuangan dia, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita di dalam mood Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, insya-Allah kalau ada kesempatan tengok sekali lagi, kalau ada iklan ataupun ada tu, mungkin kita akan buat malam ni. Saya akan cuba cerita sikit tentang Isra' Mi'raj yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku. Perkara-perkara yang berlaku. Jadi saya punya apa namanya holder ni, yang tripod ni dia dah skru dia dah patah. Skru dia dah tercabut, dia dah goyang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan boleh kita bersiaran dengan elok pada petang ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita telah pun menceritakan tentang hidup kita ini mesti di dalam tarbiyah, mesti di dalam tarbiyah. Untuk kita jadi orang yang sabar dan orang yang sabat. Yang sabat ni tetap pendirian, teguh pendirian kita, maka mesti duduk di dalam suasana tarbiyah. Maknanya suasana mendidik diri kita. Maknanya dalam setiap keadaan, setiap suasana, setiap masa, di mana tempat pun, kita sentiasa dalam keadaan merasakan bahawa kita mesti mentarbiyah diri kita, mendidik diri kita. Dan mendidik diri kita ini, kita nak pastikan meningkat 3 perkara. Yang pertama sekali dari sudut ilmu kita, hidayah kita, tasawur. Tasawur ni apa? Pandangan kita, pandangan hidup kita tentang apa yang ada di depan kita. Kalau boleh kita nak melihat sesuatu dengan kacamata iman. Ini tasawur. Tasawur ni maknanya kita tengok sesuatu melihat dengan kacamata iman. Kacamata nak cari redha Allah, kacamata nak dapat akhirat, kacamata nak bersabar dengan dunia. Apa sahaja yang Allah Subhanahu Taala berikan pada kita, tasawur kita, tasawur ni pandangan kita, gambaran dalam kepala kita, pemikiran kita, penilaian kita, mesti tengok tu dengan kacamata iman. Jadi kita melihat sesuatu dengan iman. Iman ni maknanya keyakinan kepada Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali peningkatan. Meningkat maknanya, contoh kalau kita pergi kerja. Hari ni kita pergi kerja, kita bekerja hari ni. Mungkin setengah tempat hari ni cuti, di Kelantan cuti mungkin. Baik, kita pergi kerja atau kita cuti di rumah. Kita berada dalam suasana yang ada pada hari ini. Contohnya suasana bekerja. Kita nak merasakan bahawa bila melihat kerja kita bekerja, kita menulis ke, bercakap ke, apa sahaja masa suasana kerja tu, kita nak hubungkan dengan ibadah. Nak jadikan kerja ni sebagai ibadah. Kerja ni sebagai jalan nak dekat Allah, jalan nak sayang Allah. Kerja ni jalan nak sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kerja. Jadi kalau kita kat rumah cuti kan, lepas Jumaat ni kita nak buat apa? Nak makan, nak rehat, nak tidur, nak apa sahaja. Kita nak rasa bahawa inilah peluang kita, inilah jalan nak dapat redha Allah. Ini jadi melihat dengan iman. Maka jadilah kerja kita itu bersungguh-sungguh. Jadilah apa yang kita lakukan itu bersungguh-sungguh. Kenapa? Kerana ini ibadah. Ini peningkatan dari tasawur. Tasawur ni maknanya konsep tentang pandangan hidup kita ni meningkat. Di satu hari ke satu hari meningkat. Jadi maka kita merasai bahawa hidup ini ibadah. Kita merasa bahawa hidup ini perjuangan. Jadi kita tak nak sia-siakan hidup kita. Ini tasawur dari sudut kehidupan.
Kemudian tasawur dah sudut kita dengan sahabat-sahabat kita pula, kawan-kawan kita, keluarga kita. Keluarga kita yang kita bersama-sama dengan dia kan. Jadi keluarga kita pula, kita nak melihat pandangan kita, jangan hanya setakat tengok ini isteri aku, ini suami aku, ini anak aku. Tapi kita nak melihat bagaimana isteri, suami, anak-anak, keluarga tadi boleh mendapat redha Allah. Jadi kita nampak hari ini pergaulan kita dengan kawan-kawan, pergaulan kita dengan keluarga, semua dalam rangka nak dapat ibadah. Hari ini dalam hidup kita mesti kita melihat sesuatu dengan iman, melihat sesuatu dengan kacamata akhirat, supaya dia menjadi sumber yang tarbawi, sumber yang mendidik kita. Bukan setakat kita kata kita berinteraksi saja, tapi berinteraksi yang ada unsur tarbawi, yang mendidik. Jadi bila kita interaksi dengan kawan-kawan kita dengan rangka tarbawi itu untuk mendidik, dalam rangka untuk mendapatkan akhirat, maka sudah tentulah kita tak akan ajak dia buat benda yang maksiat. Kita tidak akan cakap perkara-perkara yang maksiat. Kita bercakap pun dengan adab, dengan akhlak. Kita jaga sungguh-sungguh. Ini maksud meningkat. Daripada sehari ke sehari, kita meningkat. Maka tertingkatlah tasawur kita. Selain daripada ilmu, selain daripada hidayah tadi. Yang kedua, tersingkat peningkatan dari sudut syu'ur. Ini kita ulang balik. Hari Jumaat ni kita ulang balik. Syu'ur. Apa maksud syu'ur? Syu'ur ni rasa hati kita, perasaan kita. Apa yang kita rasa? Apa yang ada dalam hati kita sekarang? Rasa takut. Mungkin kita kena sakit. Mungkin kita sakit. Kita takut. Takut apa? Takut mati. Takut mungkin takut kita akan kehilangan sesuatu yang kita sayang. Takut. Takut kita nak ikat dengan Allah. Kalau sekarang kita rasa seronok, gembira. Kita rasa bestnya hari ni. Ada sesuatu yang kita dapat yang menggembirakan kita. Gembira pun kita nak syu'ur kita, perasaan kita tu kita nak hubung, ikat balik dengan Allah. Nak gembira ni, gembira bersama dengan redha Allah. Maka kita tidaklah melampau-lampau, kita kata berlebih-lebihan dalam bergembira tadi. Jadi kita tengok ini syu'ur. Ni dalam dalam tarbiyah ni maknanya bukanlah tarbiyah ni maknanya kita keluar 3 hari, keluar 40 hari kalau tabligh. Setakat keluar aja. Ataupun dengan ceramah aja. Ataupun kita buat tadarus Quran aja. Jadi tarbiyah ini dia adalah proses. Tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam dia proses untuk meningkatkan diri kita. Apa yang kita nak cek peningkatan? Satu kita sebut tadi tasawur. Gambaran kita. Tasawur ni gambar. Surah ni gambar. Gambaran. Gambaran kita tentang apa? Tentang kehidupan, tentang apa semua. Kita nak tengok balik. Ini aku nak hubungkan dengan perjuangan. Nak hubungkan dengan Allah. Nak hubungkan dengan akhirat. Kita tengok sesuatu macam mana kita nak lakukan tu. Macam mana nak dapat ilmu tentang itu. Kemudian syu'ur, perasaan hati kita. Apa kita rasa hari ni? Saya tengok ada yang bagi gambar love, ada yang bagi gambar macam gini, ada gambar marah lah, macam-macam. Nota apa ni? Ikon tu kan. Kalau tengah marah, nak marah kerana Allah. Nak marah kerana Allah. Kita marah apa? Marah diri kita sendiri. Mungkin diri kita ni tidak benar-benar mengikut apa yang Allah nak. Kita nak kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi itu antara perkara yang penting, syu'ur kita, perasaan kita. Yang ketiga ialah dari sudut mas'uliyah. Mas'uliyah ni apa? Kebertanggungjawapan. Kebertanggungjawapan. Maknanya hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Kalau hari ini kita dakwah pada orang, kita cakap pada orang, kita kenalkan Allah contohnya, kan hari ini dakwah, kita dakwah kat dia, kan masa kita nak makan dengan dia sama-sama, contoh makan sama-sama, kita baca bismillah. Dia pun alhamdulillah, teringat dia pun baca bismillah juga, sama macam kita. Hari ni bukan bismillah aja. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Habis alhamdulillah. Kemudian kita cakap pula dengan dia. Hari ni Allah bagi kita makan kan biryani gam. Hari Jumaat kan. Hari ni makan biryani gam. Ataupun hari ni kita makan mi kari. Makan dengan kawan-kawan. Hari ni Allah bagi kita makan mi kari. Tambah sikit. Sebelum ni bismillah. Kan? Orang pun ikut kita lah. Bismillah. Sekarang ni kita cakap pula, hari ni Allah bagi kita kan biryani. Makan biryani. Kita cakap Allah bagi. Kita perkenalkan pada dia bahawa yang bagi makan ni Allah. Ni meningkatlah kemampuan kita. Kemudian lepas ni pula kita kata kan kemampuan kita petang ni ada apa lepas solat asar
Ada apa tak? Selalu tengok awak kalau lepas solat asar awak tunggu sekejap kan, mungkin ada jam apa sebagainya kan. Sementara tunggu kita baca Quran, nak baca Quran. Saya pernah sekali, saya ingat masa saya belajar dulu. Masa saya belajar dulu, saya ajak kawan saya buat halaqah Quran. Halaqah Quran. Halaqah ni maknanya grup lah, masa saya ada grup kan Quran. Saya cakap dengan dia, saya ingat lagi balik daripada sembahyang Jumaat. Kita buat halaqah Quran nak. Halaqah Quran tu apa, dia tanya kan. Saya pun cakap dengan dia, halaqah Quran tu kita duduk 2-3 orang buat dalam bulatan tu, kita baca Quran sama-sama. Lepas baca Quran sama-sama, seorang sikit baca, lepas tu kita tengok apa makna dia. Itu halaqah Quran. Macam itulah, lebih kurang tu lah kan. Tak nak nanti ajaran sesat. Apa sesatnya kan? Dia kata, nanti ajaran sesat. Apa sesatnya? Kita buat ni, kita baca Quran sama-sama, lepas tu kita baca terjemahan dia sama-sama. Itu je. Apa yang sesat? Bukan kita mengajar ke apa. Baca Quran dengan terjemah. Boleh. Jadi meningkat daripada mula-mula bismillah. Lepas tu kata, ini rezeki Allah bagi. Meningkat pula, kita ajak dia duduk sama-sama baca Quran. Ini peningkatan mas'uliyah. Jadi kemampuan kita untuk melaksanakan tanggungjawab dalam perjuangan. Sama ada dakwah ke, tarbiyah ke, perjuangan jihad ke, meningkat sikit-sikit. Jadi setiap hari mesti ada peningkatan. Bila ada peningkatan, barulah dikatakan orang yang beruntung. Beruntung. Kalau tidak, rugi kita. Kita baca Quran, sama je. Ataupun kita tak baca Quran, tak baca, sama je. Atau kita zikir, sama je. Semua sama. Kan? Sembahyang pun sama je. Kan? Sama, tak meningkat. Bila tidak meningkat, kita tidak ada kekuatan. Bila kita tidak ada kekuatan, maka bila berterusan, kita akan berada dalam keadaan lemah, iaitu akhirnya tak boleh sabat, tidak boleh tetap pendirian kita atas jalan dakwah. Tidak boleh kita bersabar dengan ujian. Sebab ujian Allah bagi makin lama makin besar. Allah bagi ujian makin besar. Jangan ni kita ingat ujian makin kecil. Dah, ujian makin besar. Sebab nikmat yang Allah bagi pada kita makin banyak. Betul tak? Kita darjah 1, ujian ni tahap darjah 1. Tetapi bila kita dah darjah 6, takkan nak bagi ujian darjah 1. Kan? Logik tak? Kita pun kata tak logik. Jadi apabila Allah dah bagi kita nikmat yang banyak, apa maksud nikmat yang banyak? Cuba kita kira. Kan? Dah berapa hari kita hidup? Hari ni tambah lagi 1 hari. Hari ni tambah lagi nikmat kita boleh makan. Hari ni tambah lagi nikmat kita boleh minum. Hari ni tambah lagi nikmat kesihatan kita. Sebelum ni kita sihat 7 tahun 1 hari. Hari ni 7 tahun 2 hari sihat. Contoh. Jadi nikmat Allah bertambah. Allah bagi kat kita. Takkanlah Allah nak bagi ujian yang macam kita baru 1 hari umur kita. Umur kita 1 hari. Dengan umur kita dah 40 tahun. Dah umur kita 30 tahun. 20 tahun. Takkan sama ujiannya. Tentu tak sama. Kan? Hari ni birthday kita. Katakanlah hari ni hari jadi kita. Hari jadi yang ke berapa? Hari jadi yang ke 39. Katalah. 38. Katalah. Hari jadi yang ke 38. Sama tak? Orang yang umur 38 tahun dengan orang yang umur 8 tahun. Tentu tak sama. Tentu ujian ni pun tak sama. Jadi maknanya ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada kita ni makin lama makin besar. Kita tak perasan. Kita tak perasan, kita ingat sama. Dah Allah uji kita. Dan pertanyaan Allah pun makin banyak. Kan? Kalau kita masih hidup umur kita 40 tahun, tentulah 40 tahun Allah tanya setiap hari apa kita buat. Setiap saat apa kita buat. Kalau umur kita baru 4 tahun, tentulah Allah akan tanya bila kita mati 4 tahun. Mati 4 tahun, dia tanya setakat 4 tahun. Dia tak sampai 40 tahun. Maka pertanyaan Allah tu makin banyak. Mas'uliyah, tanggungjawab makin besar. Maka ujian makin besar. Sebab tu kalau kita hari ni sama dengan semalam, hari ni sama, kita rugi. Kita rugi. Kalau hari ni lebih teruk, lebih buruk daripada semalam, kita bukan saja rugi, kita akan binasa. Kalau dia berterusan, berterusan makin teruk. Sebab tu dalam tarbiyah Islam mesti meningkat. Kita mesti memerhatikan secara sedar bahawa kita meningkat. Tasawur kita meningkat, kefahaman kita, pandangan kita meningkat, ilmu kita meningkat, hidayah kita meningkat. Kemudian syuur kita, perasaan kita, rasa hati kita meningkat. Semakin hari semakin sayang. Bila kita sayang kerana Allah. Sampai mengalir air mata kita sebab sayang pada Allah. Takut kerana Allah. Sampai mengalir air mata kita sebab takut kerana Allah. Syuur, perasaan kita meningkat.
Perasaan kita tentang dunia, semakin kita rasa dunia ni menipu, kita rasa semakin dekat dengan akhirat, hati kita makin dekat dengan akhirat. Itu peningkatan syuur. Kemudian peningkatan mas'uliyah, peningkatan sudut kebertanggungjawaban, kemampuan kita untuk melaksanakan tanggungjawab. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan ditanya, mas'ulun. Mas'uliyah tadi. Allah akan tanya kita apa yang kita pimpin. Jadi sebab tu kita kena meningkat. Hari Jumaat lagi kita kena buat muhasabah. Jadi hari Jumaat ni bagi orang beriman dia buat muhasabah. Dalam seminggu ni aku meningkat tak meningkat? Aku makin banyak solat, aku makin khusyuk tak? Hati aku makin tenang tak bersama Allah? Kita kena buat muhasabah yang banyak, yang kuat. Jadi kita nak sentiasa berada dalam tarbiyah. Bila kita berada dalam tarbiyah dan kita meningkat, barulah kita beruntung. Bila meningkat tu baru kita kuat. Kalau tidak meningkat, maknanya kita lemah. Walaupun kita dah boleh baca Quran, walaupun kita dah boleh bangun malam, walaupun kita dah boleh buat macam-macam yang orang lain tak buat. Kita dah boleh beramal macam-macam. Orang lain tak boleh nak beramal macam kita beramal. Tapi sama je. Hari ni sama dengan semalam. Sama dengan kemarin. Sama je. Maka sebenarnya kita tidak meningkat. Bila tidak meningkat, kita lemah. Bila tidak meningkat, maknanya kita menurun. Sebab umur kita hari ni dah meningkat, tapi kita tidak meningkat. Tarbiyah kita tidak meningkat. Ini baru kita kena tengok. Jadi bila kita melihat akan hal ni, barulah seseorang yang meningkat, yang melaksanakan islah, meningkat dia, maka barulah dia boleh sabar. Barulah dia boleh sabat. Sabat ni apa? Sabat ala tarikud da'wah. Berpegang teguh, berpendirian teguh di atas jalan dakwah. Baru dia boleh, sebab dia meningkat. Makin seronok, makin kuat. Jadi sebab itulah kita telah bincangkan beberapa hari ni kita bincang tentang ciri-ciri orang yang duduk dalam tarbiyah itu. Kita dah bincang dah. Mestilah kita mendekati ciri-ciri Rabbani, ciri-ciri ketuhanan, ciri-ciri keimanan. Dan kita telah bincangkan dah sifat-sifatnya. Yang pertama, dia mengajak kepada Allah. Sentiasa kita mengajak pada Allah. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan, ada tak hari ni kita mengajak siapa-siapa pada Allah? Ada tak hari ni kita mengajak kawan kita sebelah kita tu? Ataupun kita mengajak diri kita sendiri kepada Allah? Maksudnya kita meningkatkan lagi lah diri kita. Sembayang lebih khusyuk, sembayang sunat duha kita buat lebih, baca Quran lagi, kita baca Quran, kita tadabbur lagi, kita buat selawat, banyak selawat lagi. Ada tak? Kalau tak ada, kena buat lah ni. Kita ada lebih kurang berapa jam lagi sebelum masuk hari Sabtu. Baik, kemudian yang kedua kita kata ciri Rabbani tadi. Yang pertama mengajak kepada Allah, yang kedua ialah mesti sumbernya sumber yang Rabbani. Rupanya pun sampai dua ya. Sumber Rabbani, Quran. Kita bincanglah semalam. Al-Quran. Quran ni jadi malakah, kita kena baca. Siapa yang tak baca Quran, maka dia tak sayang Allah. Dia tak sayang Allah. Kita balik rumah, isteri kita sayang kita. Kita pun sayang isteri kita. Isteri kita masak, susah-susah dia masak, cari barang semua, pergi macam-macam, masak nasi apa semua, siap sedap-sedap. Masak, dia pun masak. Dia masak, kita balik, kita tengok dia masak, kita tahu dia susah-susah masak tu. Kita kata hari ni tak selera nak makan lah. Tak apalah, nanti kita simpan dulu lah, besok lah makan. Apa rasa dia? Rasa hati dia. Dia susah-susah masak tu. Dia dah telefon dah. Abang, jangan makan luar ya. Jangan makan luar ni. Kenapa hari ni special hari Jumaat saya masak sedap ni? Apa masak apa? Saya masak tom yum. Tom yum kambing kan. Bukan tom yum, tombing tom yum kambing kan. Sedap ni. Special ni. Resepi daripada Thailand contohnya lah kan. Sedap kan, tombing. Tom yum kambing. Jadi dia masak siap-siap tiba kita tak makan. Tengok pun tak. Rasa hati tak? Rasa hati. Kita masak siap-siap kan. Dia pun merajuk moncong panjang. Mocong panjang. Contohlah kan. Ataupun kita dah buat sungguh-sungguh buat nak bagi anak kita hadiah. Kita buat sungguh-sungguh, buat apa-apalah. Anak kita nak basikal, kita pun belikan basikal, pasang-pasang siap-siap. Balik-balik anak kita tak mau basikal. Tak mau lah bah. Ayah tak mau lah. Kenapa? Tak apalah, tak nak lah.
Terasa hati tak? Terasa hati. Baik, tuan-tuan, perempuan Allah, Allah SWT bagi hadiah kat kita. Tiap-tiap hari Allah menyeru kita baca Quran, baca Quran, baca Quran. Bacalah Quran, tadabburlah Quran, perhatilah Quran. Tiba-tiba kita tak baca. Tiba-tiba kita tidak tadabbur. Tiba-tiba kita buang Quran. WhatsApp baca. WhatsApp baca. Kalau tak sempat siang, malam. Siang sibuk orang kerja, malam baca. Cover WhatsApp. Cover Telegram baca. Kan? Instagram baca. Kan? Kita kata TV tengok, movie tengok, Quran tak baca. Tinggal aja, biar aja. Kita tak terasa pun, sedangkan Allah beri pada kita. Kalau kita manusia boleh terasa. Boleh terasa sebab orang tak memperkenankan hajat kita. Maka Allah maha perasa, maha sensitif Allah ni. Allah maha cemburu. Cemburu tak Allah? Allah maha cemburu. Dengan gadget tu, dengan WhatsApp kau baca. Dengan Instagram kau baca. Dengan TV kau tengok. Kan? Dengan apa ni, Telegram kau tengok. Komen kau baca. Semua kau buat. Quran kau biarkan. Allah maha cemburu. Allah maha perasa banding kita. Allah maha hebat. Perasaan kita ni boleh terasa. Allah maha hebat. Agaknya Allah marah tak kita? Allah marah. Kita tak baca Quran. Allah marah. Tapi Allah maha penyayang. Allah maha pengasih. Allah maha penyabar. Maha penyabar Allah. Allah biarkan. Tapi bila kita biar, lama-lama Allah jadikan, kan, pilihan kita tu sesuatu yang menghina kita. Kita lebih redha, lebih seronok, lebih suka baca WhatsApp, baca Telegram dari baca Quran. Allah yang maha murka satu hari dia akan tanya. Dan bila Allah tanya, nak jawab apa? Wahai fulan, aku bagi kat engkau Al-Quran sebagai mukjizat, sebagai asyifa, penyembuh, penawar, sebagai rahmat, sebagai hidayah. Tapi engkau baca WhatsApp, engkau baca Telegram, engkau tak baca Quran. Engkau hanya baca Quran masa-masa tertentu je. Nak alau jin kau baca Quran. Baca sungguh-sungguh baca Quran nak alau jin. Nak alau saka, baca sungguh-sungguh. Kan? Bila ada kematian, baca. Bila ada mati, baru baca. Bila engkau rasa perlukan sakit, engkau baca. Tapi dalam keadaan biasa, engkau tinggalkan Al-Quran. Allah marah tak? Hakikatnya Allah marah. Tetapi Allah maha penyabar. Allah maha hebat, maha agung, maha suci Allah daripada kelemahan. Allah biarkan. Maka sebab itu bagi mereka yang duduk dalam tarbiyah, nak rasa bagaimana kita ni mestilah sentiasa mendekati sumber yang Rabbani. Sumber tarbiyah yang Rabbani, Al-Quran. Mesti kita utamakan Al-Quran. Kita mesti susun dalam hidup kita. Satu hari aku nak baca 1 juz. Satu hari aku nak baca setengah juz sebagai tanda sayang aku pada Allah. Tanda sayang aku pada Allah. Aku nak baca satu hari 3 juz. Sayang pada Allah. Sebab apabila kita membaca Al-Quran, maka kita sedang, Allah sedang bercakap dengan kita. Bila kita solat, sembahyang, berdoa, kita bercakap dengan Allah. Jadi kita sayang Allah tak? Tak sayang. Sebab tu kita lebih rela tengok WhatsApp. Kita lebih sayang kawan-kawan kita. Kita lebih sayang saudara kita, grup kita. Lebih sayang kepada keluarga kita. Tengok WhatsApp, tengok Telegram. Lebih sayang kepada manusia daripada sayang pada Allah. Ini hakikat orang yang duduk dalam tarbiyah. Dia sensitif. Dia peka. Dia melihat sesuatu, dia melihat Allah. Sifat Allah. Dia melihat perbuatan Allah. Ni kalamullah. Ni kata-kata Allah. Ni firman Allah. Maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca sepenuh hati. Dia baca dengan sayang ke Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Hati dia sayang ke Allah, rindu ke Allah. Ini orang yang duduk dalam tarbiyah. Tapi orang yang tak duduk dalam tarbiyah, dia baca WhatsApp. WhatsApp dia baca. Baca WhatsApp, baca Telegram, baca buku, baca movie, baca report, baca semua. Illa melainkan Al-Quran. Jadi sebab tu bila kita sebut semalam sumber-sumber Rabbani, kita nak kena sayang dengan Quran. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang tidak sayang pada Quran, maka dia tidak sayang kepada Allah. Janganlah kamu kata kamu sayang Allah, tapi kamu tak sayang pada Quran. Siapa yang sayang Quran, pasti dia akan mendekati Al-Quran. Siapa yang sayang Quran, pasti dia akan membaca dengan sepenuh hati dia, dengan perasaan dia. Macam kita baca surat cinta. Bagi mereka yang pernah bercinta, suka dengan seorang, suka dengan lelaki atau perempuan, tak kira. Bila dia bagi surat tu, baca berkali-kali, baca. Berkali-kali. Yang diingati, yang dikasihi, saudari-saudara, kan? Semoga berada dalam perlindungan Allah. Semoga saudari-saudara, macam-macam. Kita membaca, dah habis baca. Sampai dah habis, dah tanda tangan dah. Tanda tangan yang benar, yang ikhlas. Patah balik di atas. Baca yang saudari-saudara. Baca lagi. Surat, dapat surat daripada kekasih. Kita baca tengok Quran, tak rasa apa-apa. Gelapnya hati kita. Kita dekat Quran hanya untuk kepentingan diri kita aja. Bila kita nak alau jin, bila kita nak khatam Quran, orang nak dengar kita baca, sedap tak sedap? Ni kita hari ni nak kena ubah. Kita nak duduk dalam tarbiyah, kita nak kena rasa dekat dengan. Lepas tu sekali-sekali hari ni tuan-tuan, ni hari ni hari Jumaat ni, mulakan hari Jumaat ni. Mulakan hari ni. Peruntukkan waktu untuk dengan Quran. Peruntukkan satu waktu dengan Quran. Jangan tetapkan satu hari saya nak baca 1 juz, 2 juz, 3 juz. Jangan tetapkan macam itu. Tetapi tetapkan satu hari saya nak baca Quran berapa lama. Contohnya saya kata, okey, saya nak tetapkan satu hari minima 15 minit. Minima saya baca dan tadabbur 15 minit contoh. Pastikan tiap-tiap hari baca 15 minit, 15 minit, 15 minit. Tiap-tiap hari. Kemudian meningkat daripada hari ke hari. Hari ni aku nak baca setengah jam pula. Baca setengah jam. Bila dah rasa seronok, lepas tu tingkatkan lagi 45 minit. Tingkatkan lagi 1 jam. Maka siapa-siapa yang boleh membaca 1 jam satu hari, peruntukkan masa untuk membaca Al-Quran. Kalau dia baca dengan lancar, kurang-kurang 1 juz dia habis. Mungkin 45 minit, kalau baca lancar 1 juz boleh habis, insya-Allah. Peruntukkan masa. Kita dengan Allah ni, tanda kita sayang Allah. Kalau hati kita tak sayang Allah lagi, tak apa. Kita paksa hati kita sayang Allah. Ini namanya mujahadah. Kena paksa. Ambil masa. Tak apa. Nanti kita dalam kubur nanti, kita akan rasa antara waktu yang paling berharga dalam satu hari ialah waktu ketika kita baca Quran. Yang baca WhatsApp, yang baca Telegram, yang baca macam-macam yang lain, yang tengok movie, tidak ada manfaat dalam kubur. Tidak ada manfaat dalam kubur. Sekadar nak memuaskan nafsu kita sahaja. Tetapi Quran yang kita baca 5 minit, 10 minit, 1 jam, yang kita peruntukkan, itulah dalam kubur nanti kita rasa, untungnya aku buat jadual hidup aku 1 hari 1 jam baca Quran. Untungnya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Walaupun sebenarnya kita boleh baca sampai 3 jam, tapi kita buat 1 jam je. Katakanlah contoh. Sebab itu tuan-tuan penghormatan Allah, bila kita bincang tajuk sumber Rabbani sebagai bahan tarbiyah, sebagai suatu yang mendidik kita, maka kita kena amalkan. Kita kena amalkan. Barulah betul kita ni duduk di akhir zaman, nak hidup bersama dengan hidayah Allah. Baik, kita teruskan. Yang ketiga, ciri-ciri Rabbani yang ada dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah wasail dia. Apa dia wasail ini? Wasail ini ialah jalan-jalan tarbiyah. Jalan-jalan maknanya
Bagaimana kita nak mendidik diri kita, cara-caranya, kaedahnya. Jadi yang pertama kita kata mengajak kepada Allah. Yang kedua kita dah bidahurai, sumbernya mesti sumbernya Rabbani, sumbernya Quran dan hadis. Sumbernya, maknanya sumber Quran bukan baca Quran. Kita sebut semalam bukan baca Quran tau. Kita sebut semalam nak menghidupkan Quran dalam kehidupan kita, memperjuangkan Quran. Tapi kita baru bincang ni macam mana nak jadikan Quran ni sebagai kita boleh baca dia, sebagai mukaddimah dia. Yang ketiga ni jalan-jalan hidup kita. Al-wasail tarbiyah, jalan-jalan tarbiyah mestilah jalan yang Rabbani. Apa maksud jalan yang Rabbani? Maknanya tuan-tuan perempuan rahmat Allah SWT, tulis apa yang saya cakap ni. Setiap sunnah dan akhlak yang baik yang kita buat, yang kita laksanakan, yang kita lakukan dalam hidup kita, maka itulah sumber tarbiyah. Maknanya lagi banyak adab-adab akhlak, lagi banyak ibadah, akhlak, sunnah yang kita ikut dalam hidup kita ini, maka lagi banyaklah diri kita ini ditarbiyah dengan tarbiyah jalan-jalan yang Rabbani, jalan-jalan yang berhubung dengan Allah. Jadi sebab itulah jalan-jalannya ialah wasailnya ialah mestilah jalan-jalan yang diharuskan syarak ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya segala perkara, segala program, segala latihan, segala amalan kita, segala tindakan kita yang khusus ataupun yang umum, mestilah jalan yang tidak maksiat. Maknanya di dalam tarbiyah ni kita mesti sensitif dengan apa yang kita buat, apa yang kita cakap, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasa dalam hati kita, apa yang kita lintaskan, niat dalam hati kita. Segala yang berlaku dalam hidup kita itu adalah merupakan sumber tarbiyah. Dan sumber tarbiyah itu mestilah yang Rabbani. Apa maksud Rabbani? Tidak bertentangan dengan syariat Allah. Apabila mata kita melihat benda yang diharuskan oleh Allah, melihat benda yang boleh meningkatkan lagi syuur kita, perasaan kita, kesedaran kita kepada Allah, maka mata kita mendidik kita. Mata yang melihat yang tarbawi, melihat yang boleh mendidik kita. Contohnya kita kata mata kita melihat pokok-pokok, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat makhluk yang ada, ayam ke ataupun binatang ke, manusia ke sebagainya, melihat dengan kacamata iman. Kita melihat, kita memerhatikan, kita merasai kebesaran Allah, meningkat, maka mata itu menjadi mata yang tarbawi, yang mendidik kita. Jadi maknanya mata melihat yang haram, maka melihat yang haram itu akan merosakkan tarbiyah kita. Dia akan merosakkan diri kita. Jadi maknanya segala yang kita lakukan dalam hidup kita mesti diikat dengan takwa kepada Allah. Itulah wasail dia. Itulah jalan-jalan tarbiyah. Maknanya mesti diikat dengan takwa. Jadi maknanya yang kita buat tu mestilah amal yang soleh. Kalau kita ada buat maksiat, tinggalkan. Baik, dalam hidup kita katalah kita ada satu hari tu ada 1000 perbuatan. 1000 perbuatan kita. Apa perbuatan kita 1000 tu? Mata melihat, mata tutup melihat dan menetap tengok, melihat dan hidung bau, lidah bercakap, lidah makan, mulut makan. Ini semua perbuatan. Telinga mendengar, ni perbuatan. Ada 1000 perbuatan. Katakan ada 1000 perbuatan. Kemudian perbuatan pula, perbuatan yang zahir, tangan bergerak, kaki bergerak, semua perbuatan. Kepala gerak, itu perbuatan, semua perbuatan. Dan kemudian hati. Hati pun ada perbuatan, dia ada amal hati dia. Amal hati, syukur, rasa seronok dengan kebaikan, rasa sabar dengan kesusahan. Allah bagi sakit, sabar, hati sabar. Maka setiap perbuatan, katalah dalam satu hari kita ada 1000 perbuatan. Amal hati dan amal zahir. Ada 1000, katakanlah 1000. Kita total kata Cuba kita cek. Daripada 1000 tu, ada tak yang maksiat? Ada tak yang maksiat? Ada tak yang
yang mungkar. Ada tak yang lalai? Ada tak? Lalai bukan maksiat, lalai. Maknanya lalai leka. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinna wal insa lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dipenuhkan isi neraka jahanam, disumbat neraka jahanam itu kasiran, majoritinya, kebanyakannya daripada kalangan orang-orang yang ada hati tapi tak faham, ada mata tak boleh melihat, ada telinga tak boleh mendengar. Mereka bagaikan binatang ternakan, balhum adall, bahkan lebih sesat. Mereka lah orang yang lalai. Lalai ni dosa. Mata kita lalai, leka, lara, dosa. Jadi kita tengok, ada tak dalam satu hari tu kita beribadah, katalah ada 1000 perbuatan kita tengok kan, tangan kita, kaki kita, okey, yang mana maksiat, yang mana ibadah, yang mana lalai? 3 ni. Maknanya ibadah dan maksiat, lalai. Jadi daripada banyak tu mana yang lalai? Kalau lalai tu dia boleh menjadi dosa juga. Dan dia berdosa. Allah sebutkan ramai orang masuk neraka sebab lalai. Baik. Jadi sebab itulah nak sebut kat sini, bila kita memastikan amalan hati kita, amalan zahir kita sentiasa mengikut syarak, berada di dalam takwa, maka maknanya kita telah menjalani wasail tarbiyah yang rabbani. Kita telah mendidik diri kita dengan jalan-jalan rabbani, jalan-jalan yang membina ketuhanan. Jadi sejauh mana kita boleh berakhlak dengan akhlak mukmin, berakhlak dengan akhlak muslim, berakhlak dengan akhlak muhsin ataupun muhsinin, mukminin, muttaqin. Jadi sejauh itulah kita ni mentarbiah diri kita. Dekat dalam surau, dalam masjid, sembahyang kemain bagus, baca Quran kemain bagus, buat zikir kemain bagus, sujud lama, doa lama, Quran lama, dalam masjid sembahyang Jumaat. Keluar masjid kan, tiba-tiba selipar kita kena pijak, orang pijak selipar kita. Kotor selipar kita, elok-elok bersih, orang pijak. Orang tu lalu tak nampak, dia pijak selipar kita. Kotor selipar kita maki dia. Kita marah dia. Kan, kurang ajar. Kau tak nampak ke selipar aku gini. Lepas tu dah pakai, tak cukup dengan maki, kita sumpah pula dia. Kan? Moga kau punya kasut ni kotor lah macam kasut aku ni. Sumpah pula dia. Kita cela pula dia. Balik rumah, kan, kita marah pula anak kita, marah pula isteri kita, suami kita, marah pula keluarga kita. Marah yang baran. Panas baran ni kan, maknanya dia tidak diikat dengan Allah. Orang yang panas baran tidak diikat dengan Allah. Marah kerana Allah, bukan marah dengan baran. Kalau ada baran, kita kena buang. Sebab tu Nabi nasihatkan apa? La taghdab. Jangan marah. Bila orang tanya, ya Rasulullah, bagilah nasihat pada aku, maka kata Rasul apa? Jangan marah. La taghdab, jangan marah. Kan? Apa lagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apa lagi ya Rasulullah? La taghdab. Rupanya orang ni baran. Dia kalau marah, dia pukul habis, marah habis. Lepas satu. Marah ni dosa kalau dia ada baran. Jadi sebab itulah, apabila kita melihat kehidupan kita, yang mana satu kehidupan kita yang maksiat, yang mana satu kehidupan kita yang mungkar, yang mana satu kehidupan kita yang ma'ruf, yang ibadah, yang mana satu kehidupan kita yang lalai, yang mana satu kehidupan kita yang sedar ada ikatan dengan iman. Maka bila melihat kehidupan tu, kita tahulah, kehidupan kita yang ini sebenarnya merosakkan tarbiyah kita pada hari itu. Terputus dengan Allah, terputus daripada Allah. Jadi dia sebut wasail rabbani ni, janganlah kita fikir ceramah aja, janganlah kita fikir halaqah aja, usrah aja. Memang itu sebahagian daripada wasail yang rabbani, jalan-jalan tarbiyah yang bersifat rabbani, yang diikat dengan Allah. Tetapi hidup kita itu sendiri adalah tarbiyah. Perbuatan kita yang ikut sunnah itu tarbiyah.
perbuatan kita yang mengikut nafsu, yang bermaksud, itu tarbiyah. Tadi tarbiyah jahiliyah. Sebab itulah dalam kaedah tarbiyah, darul mafsadah muqaddamun ala jalbi masalah. Membuang perkara yang merosakkan yang ada dalam diri kita lebih diutamakan, muqaddamun, lebih didahulukan daripada kita menambah yang baik-baik. Nampak? Jadi maknanya kalau kita nak hidup dengan wasail tarbiyah yang rabbani, maknanya cara hidup kita, gaya hidup kita, amalan kita, amal hati kita, amal fizikal kita diikat dengan iman, diikat dengan takwa, diikat dengan akhlak Islam, akhlak mukmin. Maka bila kita mengikat dengan akhlak Islam, akhlak mukmin, barulah sebenarnya kita mentarbiyah diri kita. Benda itu akan ada kesan. Dan kesan bukan pada diri kita, akan kesan pada anak-anak kita, kesan pada keluarga kita, kesan pada keluarga kita, kawan-kawan, akan ada kesan. Sebab itulah dia sebut dalam salah satu daripada ciri-ciri tarbiyah Islam. Dia sebut gini, disebut apa? Disebut muasirat. Kita kena melahirkan banyak, disebut muasirat kharijiyah Islamiyah. Ini istilah dia. Kita melahirkan anasir luaran Islam. Jadi maknanya lagi banyak anasir luaran Islam yang kita lahirkan, maka lebih banyaklah kita mentarbiyah diri kita dan mentarbiyah diri saudara kita. Contoh, qudwah hasanah. Contoh. Jadi kita nak kena melihat diri kita. Bila kita berbual, adakah perbualan kita itu lalai, lara? Perbualan kita itu maksiat atau ma'ruf? Kita berbual. Ini terutama orang perempuan. Orang perempuan ni cakap ni, memang suka cakap. Orang perempuan. Orang lelaki tak suka cakap. Dia suka buat je, terus buat je. Kan? Jadi sebab tu kalau contoh nak bergaduh, kan? Kalau perempuan nak bergaduh, dia bercakap dulu. Kan? Cakap. Baru dia tarik rambut, tarik tudung. Kalau perempuan nak bergaduh. Kalau lelaki-lelaki nak bergaduh, dia tak cakap. Engkau ni, apa pom tu tumbuk. Kan? Dah tumbuk-tumbuk baru dia cakap. Itulah tadi aku cakap kau tak dengar. Ni kau lah baru dia cakap. Tu perempuan dengan lelaki, sifat natural dia lain-lain. Perempuan memang highway ke mulut. Lelaki-lelaki highway ke tangan. Tangan dulu. Tapi kalau dia boleh sabar, perempuan boleh sabar, mulutnya boleh sabar. Laki pula boleh sabar, tangannya boleh sabar. Maka barulah dia mengikut wasail rabbani. Akhlak yang rabbani, akhlak yang ada sifat keimanan kepada Allah. Tengoklah. Jadi macam mana kita nak mentarbiyah diri kita? Kita tengok akhlak kita. Satu-satu kita perhati. Kita muhasabah. Hari Jumaat ni kita kena buat muhasabah. Tengok balik. Jadi hari ni alhamdulillah daripada 1000 amalan aku ni, kan, 999 semuanya ma'ruf. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Satu je maksiat. Apa maksiat? Masa aku marah kat orang tu, aku marah habis-habis tanpa iman, aku tak sedar. Baru besok kita jagalah marah kita, jangan sampai marah jadi macam tu. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita nak kena tengoklah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan terpandang. Baik. Seterusnya, selain daripada wasilah Rabbani, yang keempat ialah matlamat yang Rabbani. Ini adalah sifat-sifat kehidupan orang yang duduk dalam tarbiyah. Sifat yang Rabbani, dia bukan jalan-jalan je yang Rabbani. Tapi matlamatnya ialah mestilah matlamat Rabbani. Apa maksud matlamat yang Rabbani? Matlamat hidup kita. Apa kita nak capai hari ini? Hari ini kita nak capai apa? Malam nanti kalau kita tidur, apa kita nak? Contohnya. Dan dalam semua aspek, seimbang. Dia ada tawazun. Tawazun yang mana seimbang. Dia sudut aspek akal, aspek rohiyah, akliyah dan juga jasadiyah. Kena tiga-tiga ni kena seimbang. Jangan tak seimbang. Ada orang badannya hebat, pergi gym, buat macam-macam, kan? Muscle naik semua, kan? Tapi akli dia, akal dia jadi tak berfikir pula. Tak ada ilmu pula. Ada orang ilmu je banyak sampai berat kepala. Kalau jalan lentuk-lentuk, berat kepala, banyak ilmu, berat kepala. Tapi jasad pula tak sihat. Perut boncit. Kan? Ceramah tu berapi-rapi, ceramah berapi-rapi, perut boncit. Ni tak ada kena-mena dengan siapa-siapa tu. Ni kita muhasabah.
Kan? Kalau cakap tu berapi-rapi, ceramah tu kan berapi-rapi, akhirat lah, dunia lah, kan, ibadah lah, apalah sebagainya. Tapi tengok perut boncit. Bila tanya kenapa perut boncit ni, maklumlah lepas ceramah orang jamu kambing. Tiap kali lepas ceramah jamu kambing, ceramah malam, lepas makan tidur. Mana tak boncit perut? Tak boleh lah macam tu, jadi alasan. Kalau tak boleh makan, makan sikit, jamah sikit. Saya terpaksa makan sikit sebab selepas ni saya nak tidur. Nanti perut saya ni rosak kan. Jadi boleh tak saya makan sikit, saya bungkus. Saya nak makan sarapan besok roti canai. Minta lah. Ustaz ni pun cakap pandai tapi tak jaga saja. Makan juga ikut nafsu. Itu nama ikut nafsu kan. Saya cakap kat diri saya sendiri lah kan. Bukan pada orang lain. Jadi cakap pandai, kesihatan apa semua. Tapi perutnya boncit, badan tak sihat. Kita kena sihatkan badan kita. Jadi seimbang, jasadiyah, aqliyah, ruhiyah. Ini adalah matlamat Rabbani, mestilah matlamat yang melahirkan manusia muslim mukmin yang meningkat secara seimbang akalnya, rohnya, jasadnya sebagai seorang yang mujahid, seorang yang boleh berjihad, berjuang untuk bersama-sama dengan gerakan Islam. Jadi matlamat tarbiyah ni nak melahirkan orang yang kuat, yang boleh berjuang. Bukan orang yang lembik. Bukan orang yang hanya dengar saja ceramah. Kan? Ceramah berapi-rapi. Lari 100 meter, tak sampai 100 meter pensan. Tak seimbang. Kan? Cakap berapi-rapi, badan sihat, malam nak bangun susah. Susah nak bangun malam. Rupanya ruhiyah dia lemah, ruhi dia lemah. Kan? Jiwanya lemah. Badannya sihat, akalnya cerdik, PhD. Badannya sihat, kuat, fit, tapi roh lemah. Buruk sangka kat orang, dengki kat orang, hasad kat orang. Rohnya lemah, tidak seimbang. Jadi matlamat tarbiyah Islam yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak melahirkan muslim mukmin yang kuat, yang sihat, yang seimbang, yang boleh membantu perjuangan Islam. Itu matlamat tarbiyah. Bahawa maknanya dia bukan hanya sekadar ilmu sahaja. Dia bukan hanya sekadar hati sahaja. Tetapi dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab tu dia mesti ada murabbi misali. Mesti ada pendidik. Mesti kita ada contoh, ada role model. Kita ingat kita dah best, dah okey. Rupanya kita perlukan kepada orang untuk memandu dan memimpin kita. Maka jadilah dia seorang yang berjuang, mujahid yang sebenar. Yang hidupnya bersama dengan jamaah Islam, gerakan Islam. Mengejar redha Allah, mencari redha Allah. Jadi di dunia ni sebab itulah matlamat tarbiyah bukan hanya membentuk individu-individu yang soleh, akhlaknya baik, ibadahnya baik, tetapi badannya tak baik, kan? Ataupun semuanya baik, kan? Akalnya baik, rohnya baik, kan? Kemudian fizikalnya baik, tapi tak boleh bantu Islam. Islam tak boleh tompang, tak boleh membantu Islam, tidak boleh menegakkan Islam, tidak boleh bangkit bersama Islam. Maka itu pun bukan matlamat tarbiyah Islam. Bukan kita jadi macam rahib, bukan jadi macam pendeta-pendeta, tapi kita jadi seorang mujahid, orang yang boleh memperjuangkan agama, bangkit bersama kebangkitan Islam. Barulah itu menjadi matlamat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan hanya sekadar kita bercakap aja, bukan hanya sekadar kita jumpa-jumpa aja, amal-amal aja, pengisian aja, tetapi dia ada peningkatan yang seimbang sehingga akhirnya masing-masing boleh menyumbang dan membina kekuatan ummah dengan kebangkitan ummah bersama-sama dengan taifah mansurah. Ini yang kita katakan bahawa matlamat tarbiyah juga ialah untuk membentuk umat, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan syariat Allah. Mentauhidkan Allah, melaksanakan syariat Allah. Jadi bukan syariat Allah ni bukan sembahyang aja. Syariat Allah ni bukan sembahyang aja. Syariat Allah ada zakat, ada haji, ada undang-undang syariat dia. Ada macam-macam lagi. Kan kullu. Semua sekali. Jadi nak menegakkan syariat Allah, maka sudah tentulah kita memerlukan kepada matlamat tarbiyah yang jelas, yang syamil dan kamil. Syamil ni apa? Syamil ni yang menyeluruh. Kamil ini yang lengkap, yang sempurna. Sama seperti Allah menurunkan Islam
sebagai ad-din, sebagai satu kehidupan. Jadi itu insya-Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan sedikit gambaran kepada kita, satu tasawur yang baru, satu gambaran yang baru tentang bagaimana kita mesti melalui kehidupan kita dalam rangka tarbiyah, dalam rangka untuk meningkatkan diri kita. Macam mana kita kena lalui hidup kita bersama dengan sifat-sifat, ciri-ciri manhaj Rabbani, manhaj sistem yang Rabbani. Rabbani ni yang terikat dengan Allah, terikat dengan akhirat. Jadi kita nak kena rasa begitu. Barulah insya-Allah kita perlahan-lahan meningkat. Bila kita meningkat, insya-Allah tuan-tuan dan puan, berita gembira saya nak sebut kat sini. Apa berita gembira? Berita gembira, Dajjal nak dekat keluar dah. Mahdi nak dekat isyihar dah. Berita gembira. Dajjal nak keluar berita gembira? Kenapa Dajjal keluar berita gembira? Kerana bila Dajjal keluar, lagi cepat dia keluar, lagi cepat dia mati. Lagi cepat dia kalah. Dia akan dikalahkan. Itu janji Allah, dia kalah. Lagi cepat dia kalah, lagi cepat dia mati. Alhamdulillah, lagi cepat kita akan hidup dengan keadaan kemenangan, kebahagiaan, kesempurnaan dunia dan akhirat. Maka jangan kita nampak Dajjal ni negatif. Walaupun dia jahat, tapi dia keluar tu tanda Islam nak menang, dah dekat dah. Sebab Allah gambarkan apa? Bukan dia keluar, dia menang terus selama-lamanya, tak. Dia keluar, dia kacau, dia kalah, dia bunuh oleh Isa. Dia bunuh oleh Isa. Maka lagi cepat dia keluar, lagi cepatlah kita menang. Jadi janganlah kita takut pula Dajjal nak keluar. Betul dia menakutkan dari sudut dia boleh melakukan benda-benda yang menyusahkan kita, tapi bila dia keluar dia lagi cepat kita menang. Tapi malangnya pula kita ni, kalau kita tak bersiap, tak bersedia, kita lah yang kena. Sebab tu saya sama-sama kita bincang ni tentang macam mana kita nak jadikan hidup kita ni dalam tarbiyah yang Rabbani, dalam sistem tarbiyah yang Rabbani, manhaj tarbiyah yang Rabbani. Jadi saya sebut-sebut ni, tuan-tuan tengok, dengar balik. Siapa yang dengar lambat ni, dengar bila mula. Kemudian dengar semalam punya. Dengar ni, jangan tak dengar. Supaya kita boleh hidup bersama manhaj tarbiyah. Kita boleh hidup bersama sistem tarbiyah Islam, pendidikan Islam. Barulah kita meningkat sikit. Sebab tak kira kita siapa. Tak kira kita siapa. Kita ustaz, tak ustaz. Kita isteri ustaz, suami ustaz. Suami ustazah lah, bukan suami ustaz, suami ustazah. Kita ni orang pandai, orang bodoh, orang kampung, orang bandar. Kalau kita tidak melalui hidup tarbiyah tadi, tidak melalui manhaj tarbiyah tadi, tidak melalui sistem tarbiyah yang Rabbani, maka kita tidak akan meningkat. Bila kita tidak meningkat, rugilah kita. Kalau kita menurun pula, binasa kita. Wa iyazbillah min zalik. Itulah insya-Allah tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita insaf bahawa Allah bagi peluang kita pada hari ini, hari Jumaat. Kita gembiralah hari Jumaat ni, hari raya Sayyidul Ayyam, penghulu kepada hari. Maka kita nak rasa gembira. Allah izin kita pada hari ini banyakkan selawat. Lepas Isyak Asar ni banyakkan selawat, banyakkan doa, insya-Allah. Kalau ada kesempatan malam ni kita boleh jumpa. Saya kena tengok dulu sebab saya nak kena ada beberapa perkara saya nak buat. Kalau sempat saya bagi pengumuman lah nanti. Ada kalau tak ada, hari Ahad insya-Allah kita akan ada malam bersama-sama dengan diskusi kita dalam Zoom. Dalam Zoom insya-Allah, siapa-siapa yang tak daftar lagi, daftarlah dalam Telegram. Kita hanya ada 500 tempat sahaja. Insya-Allah dalam Zoom pada hari ini kita akan bincang sekitar Isra' Mi'raj. Bagaimana kaitan Isra' Mi'raj dengan akhir zaman. Insya-Allah kita akan cuba kupas. Kalau ada kekuatan kita cuba kupas lah. Kalau tak ada kita bincang insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita baca doa Rabbita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladzi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah mansur Islam wal muslimin wal mustad'afin
والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nasta'is. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami, Ya Allah, yang sedang berhadapan dengan kesusahan dan ujian, Ya Allah. Sama ada ujian-ujian kesihatan, ujian-ujian kesakitan, ujian-ujian bersangkut dengan keuangan, atau kekeluargaan, atau apa sahaja ujian yang kau berikan, Ya Allah. Kau berilah kekuatan pada kami untuk bersabar. Kau berilah kekuatan kami untuk beristiqamah. Kau berilah kekuatan kami untuk sentiasa dalam keadaan redha kepadamu, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami, Ya Allah, untuk menjauhi perkara-perkara yang kau murkai, perkara-perkara yang kau laknati, perkara-perkara yang kau tidak suka, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan perkara-perkara itu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah kami untuk hidup bersama dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rabbani, supaya kami sentiasa dalam redha-Mu, Ya Allah, sentiasa dalam membina kekuatan, Ya Allah, untuk bersama-sama bangkit dengan mereka yang mendapat hidayah daripada-Mu, Ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tuan-tuan, tolong panjang-panjangkan kuliah kita. Bagi mereka yang ketinggalan kuliah-kuliah yang sebelumnya, kuliah kita ni bersambung-sambung. Jadi kalau boleh, dengarlah yang sebelumnya supaya kita dapat gambaran secara menyeluruh, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.